Keperluan lanjut tempoh harga maksimum ayam belum dimuktamadkan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita tengah malam bersama saya, Muhammad Shah Musa. Malaysia berminat mempelajari pengurusan terbaik daripada bandaraya Itabashi di Tokyo, terutamanya mengenai kaedah mengurangkan impak akibat pandemik. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyatakan demikian ketika pertemuannya bersama Datuk Bandar Itabashi Takeshi Sakamoto pada hari kedua lawatan kerja rasminya ke Jepun. Menurut Perdana Menteri, daripada apa yang disaksikan sepanjang pengamatannya di bandaraya Itabashi, beliau percaya banyak perkara yang boleh dipelajari Malaysia, apatah lagi ketika pelbagai sektor sosial dan ekonomi perlu dibangunkan semula agar kembali dapat beroperasi secara optimum. Malaysia sememangnya mengagumi Jepun kerana pencapaiannya yang tinggi dalam bidang sains dan teknologi serta kejayaannya dalam pengurusan kebajikan rakyat dan kerjasama di peringkat antarabangsa. Saya berpandangan kedua-dua buah negara boleh berganding bahu bersama-sama untuk mempromosikan SDG di peringkat serantau dan antarabangsa. Terdahulu sebaik tiba di Bandar Itabashi, Datuk Seri Ismail bersama isteri dan delegasi diberi sambutan rasmi oleh Datuk Bandar dan komunitinya. Ia salah satu daripada 23 pusat bandar dalam metropolis Tokyo. Ia merupakan majlis meraikan lawatan sulung beliau ke Jepun sejak memegang jawatan Perdana Menteri. Dalam majlis sama, Perdana Menteri turut meluangkan masa bertemu komuniti perniagaan Itabashi mengenai potensi pelaburan yang boleh ditawarkan di antara kedua-dua negara. Turut berlangsung, majlis menandatangani program Sustainable Development Goals SDGs di antara Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Mahadi Cik Ngah dan Datuk Bandar Itabashi. Membuktikan sokongan dan keakraban kedua-dua negara, Perdana Menteri turut dianugerahkan ijazah kehormat Doktor Perubatan daripada Universiti Nihon. Ijazah kehormat berkenaan disampaikan oleh Presidennya, Dr. Naoto Kato, disaksikan kira-kira 100 jemputan yang terdiri daripada ahli fakulti serta kaki tangan universiti yang merupakan antara universiti swasta tertua di Jepun. Dr. Naoto turut melahirkan pengiktirafan terhadap pencapaian Datuk Seri Ismail dalam memimpin Malaysia menangani pandemik COVID-19 dengan mengutamakan inisiatif menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa. Perdana Menteri dalam ucapan penghargaannya pula menyifatkan ijazah kehormat yang diterima mencerminkan ikatan persahabatan yang erat antara Malaysia dan Jepun serta atas kejayaan penyatuan keluarga Malaysia mengharungi pandemik COVID-19. Inilah hasil strategi kesihatan yang berkesan dan pelaksanaan kawalan pergerakan serta sokongan penuh daripada rakyat. Akhirnya kita berjaya melandaikan lengkung jangkitan pandemik COVID-19. Malaysia juga diiktiraf sebagai negara terbaik untuk menangani pandemik ini oleh beberapa agensi seperti Bloomberg dan Nikkei. Malaysia kini telah mencapai 95% populasi dewasa negara yang telah menerima 2 dos lengkap vaksin dan akan terus berusaha mencapai kadar peratusan vaksinasi sepadan agar tidak melambatkan usaha pemulihan ekonomi global. Dengan strategi menentang COVID-19 seperti yang dikongsi Malaysia serta penganugerahan kepada Perdana Menteri ini, hubungan Malaysia-Jepun boleh diperluaskan lagi bukan sahaja dalam sumbangan sosial, malah pendidikan penyelidikan merentasi rantau dan negara. Asma Abdul Wahab, Berita RTM.
Keperluan melanjutkan tempoh harga maksimum ayam yang berakhir 5 Jun ini masih belum dimuktamadkan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Awal Pengguna KPDCP Dato' Sri Alexander Nathalinggi berkata pihaknya memerlukan sedikit masa untuk membuat keputusan bagi memastikan tiada pihak yang teraniaya. Kita tak boleh buat dengan tergesa-gesa, dengan tanpa buat kajian dan sebagainya. Biar kita buat secara terbaiklah supaya kita tidak mengenai mana-mana pihak. Jadi kerana masih ada sedikit masa lagi, kami dalam proses buat pertimbangan supaya dapat buat keputusan apa langkah nanti kita akan ambil. Sementara itu, beliau menafikan dakwaan setengah pihak bahawa kerajaan mengambil langkah larangan ekspor ayam dan membatalkan permit import AP secara tergesa-gesa. Kita bagi dia ruang sedikit, bukan serta-merta. Kita bagi 1 minggu lebih kan, hingga Jun untuk ini dilaksanakan ataupun dikuatkuasakan. Tuan-tuan sepatutnya boleh juga jangka langkah-langkah drastik ini mungkin boleh diambil dan telah diambil oleh kerajaan kerana kita terdesak dengan ketiadaan ayam ataupun tidak mencukupi di pasaran. Sebab itu sepatutnya industri selama ini memastikan keberadaan ataupun bekalan ayam mencukupi supaya tak perlulah keputusan yang diambil sangat drastik ini perlu diambil. Beliau berkata demikian kepada media dalam Majlis Kenduri Raya Sektor Perdagangan Dalam Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur di Pavilion Bukit Jalil. Dalam perkembangan sama, Siasatan Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC terhadap kesemua pemain industri bekalan ayam negara dijangka berakhir hujung bulan depan. Menurut Dato' Sri Alexander, siasatan pasukan khas berkenaan bertujuan menyiasat dakwaan pelakuan anti persaingan. Ia merangkumi perjanjian anti persaingan atau penyalahgunaan kedudukan dominan dalam pasaran yang boleh meningkatkan harga-harga barangan dalam pasaran industri ayam. Hasil siasatan akan dibentangkan anggota Suruhanjaya yang memiliki kuasa untuk menentukan sama ada terdapat pelanggaran terhadap Seksyen 4 Akta Persaingan 2010. Jika didapati tuduhan kartel itu mempunyai asas yang kuat, MyCC dijangka mengeluarkan keputusan cadangan di bawah Seksyen 36 Akta sama. Kabinet semalam bersetuju supaya koperasi yang terlibat dalam sektor peladangan diberi peluang untuk memohon pengambilan pekerja asing berkuat kuasa serta merta. Ia bagi membolehkan koperasi terlibat sama dalam usaha penanaman bahan makanan seperti jagung yang kini diperlukan negara untuk mengatasi isu kekurangan bekalan ayam di pasaran. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Omar berkata mengikut peraturan sedia ada ditetapkan Kementerian Sumber Manusia, sesebuah syarikat perlu berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM jika ingin memohon pengambilan pekerja asing. Jadi oleh kerana peraturan sekarang ini Kementerian Sumber Manusia dia akan membuat rujukan syarikat-syarikat yang memohon pekerja asing ini di bawah SSM. Tetapi koperasi tidak berdaftar di bawah SSM. Koperasi berdaftar di bawah SKM, Suruhanjaya Koperasi Malaysia, dan dalam kabinet semalam bahawa telah bersetuju supaya koperasi-koperasi yang terlibat dalam peladangan ini juga boleh memohon pekerja asing, dan pengesahan wujudnya koperasi ini akan dirujuk kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Beliau temui pemberita pada Majlis Pelancaran Pelan Strategik Suruhanjaya Koperasi Malaysia PSSKM 2021-2025 pada pelancaran sambutan Hari Koperasi Negara dan Ramah Mesra Raya Gerakan Koperasi di sini hari ini. Sementara itu, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI sedia mengguna pakai teknologi kecerdasan buatan AI dan Internet Benda IoT untuk mengatasi isu bekalan makanan yang melanda negara. Penternak akan didedahkan dengan kemajuan teknologi bagi mengurangkan kos ternakan. Dengan adanya kaedah smart farming daripada MOSTI, kita akan bantu mentadbir
dalam kaedah smart farming opportunity menggunakan AI, artificial intelligence dan IoT. Kedua, berkaitan dengan keperluan untuk bekalan-bekalan makanan seperti sayuran, kita unjurkan supaya penggunaan vertical farming, kaedah vertical farming yang boleh mendapatkan ruang yang lebih banyak kepada supply bahan makanan. Bantuan subsidi kerajaan secara meluas telah menyumbang kepada kadar inflasi negara yang rendah dan terkawal ketika ini. Ia turut disokong oleh mekanisme kawalan harga bahan mentah yang dilaksanakan. Bagaimanapun, Menteri Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata kadar inflasi bagi April 2022 yang akan diterbitkan Jabatan Perangkaan esok dijangka menyaksikan sedikit peningkatan susulan kenaikan harga barang. Kalau Amerika Syarikat sudah 8.3%, UK sudah 9% inflasi ya. 9% UK, Amerika Syarikat 8.3 ya. Jadi negara kita ni oleh kerana sebahagian besar daripada makanan itu ada subsidi. Umpamanya lah kita ada subsidi untuk minyak masak, kita ada subsidi untuk gas ya. Subsidi petrol umpamanya besar. Yang harga sebenarnya lah around 97 lah, yang sekarang lebih RM4 lah. Ya, maknanya RON 95 cuma RM2.5 sen, diesel RM2.15 sen. Harga sebenar lebih RM4. Yang perbezaan antara harga pasaran dunia dengan harga tempatan itu subsidi. Indeks harga pengguna IHP negara meningkat 2.2% kepada 125.6 pada Mac lalu. Nasib keluarga Ku Hamzah Kulah yang hidup susah dan mendiami rumah pusaka usang di Kampung Senang dekat Sering, Kota Baru mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ini setelah pemimpin nombor 1 negara itu membuat sumbangan peribadi bagi membantu keluarga berkenaan kurang 24 jam selepas kisah mereka tular di media sosial. Berita gembira itu disampaikan Ketua UMNO bahagian Pengkalan Cepa, Datuk Zaluzi Sulaiman, yang memaklumkan bahawa Perdana Menteri akan membina sebuah rumah baru buat keluarga berkenaan dalam masa terdekat. Pembinaan rumah baru ini akan dipercepatkan. Inilah yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang begitu prihatin dengan masalah rakyat, yang amat tersentuh dengan kesusahan rakyat, terus memberi respon tak sampai pun 24 jam dan mengarahkan saya untuk terus membantu keluarga ini. Semalam tular rakaman anak kedua daripada 4 beradik itu menceritakan keadaan uzur rumah pusaka keluarganya yang berusia lebih 50 tahun. Selain atap rumah yang bocor, sebahagian rumah keluarga tersebut turut hampir runtuh. Saya pun kira tak saka lah benda ni. Kalau kita kira hari ni, kira hari yang bersejarah lah untuk saya tu. Dengan apa nama ni, keprihatinan PM kita ni, maknanya kita rasa tak boleh nak diungkap, kita kira. Tak nak kecek dengan apa tu, dengan perasaan sedih juga lah, kita rasa. Apa tahan lah. Jadi kita bersetuju, kita menegaskan bahawa Malaysia minta supaya Amerika menggunakan kuasa dia dan memastikan isu Palestin dapat diselesaikan dengan segera. Kalau Amerika begitu cepat bertindak apabila kes berlaku di Ukraine, kita nak tindakan cepat juga dilakukan untuk menyelesaikan isu Palestin. Bertemu kembali. Beberapa kawasan di daerah Seremban Negeri Sembilan dilanda banjir kilat susulan hujan lebat dan ribut petang tadi sehingga mengakibatkan beberapa pokok tumbang dan menghalang laluan utama. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Penguasa Kanan Bomba 2 Zamhuri Zainuddin berkata antara kawasan terjejas ialah Taman England Sekamat, Taman Nyor, Garden Lake dan Kampung Semarak.
Menurutnya, Pusat Operasi Bomba menerima banyak panggilan berkaitan pokok tumbang, ribut dan banjir kilat sejak petang tadi dan sehingga malam ini, Bomba masih menjalankan operasi menyelamatkan mangsa dan mengalihkan pokok tumbang. Bagaimanapun, katanya, tiada kemalangan jiwa dilaporkan setakat ini dan air banjir juga sudah semakin surut. Setakat pukul 10.30 malam ini, jumlah mangsa terjejas belum dapat dipastikan. Sementara itu, Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Negeri Sembilan, Lieutenant Colonel PA Muhammad Syukri Makno berkata, kira-kira 70 rumah terjejas akibat banjir di Kampung Ismail Ampangan. Namun, katanya air banjir yang naik sehingga paras dada telah mulai surut. Penerbangan pertama jemaah haji Malaysia ke Makkah tahun ini dijangka dipinda kepada 4 Jun berbanding tarikh perancangan awal pada 31 Mei. Perubahan tersebut susulan pengurangan jumlah bakal jemaah haji daripada 30,000 orang kepada 14,000 orang. Menteri Jabatan Perdana Menteri Haiwan Agama Datuk Idris Ahmad berkata anjakan tarikh itu dilakukan hasil perbincangan syarikat-syarikat penerbangan terlibat. Beliau turut menasihati orang ramai agar berwaspada terhadap sindiket penipuan yang menawarkan pakej haji pada harga rendah. Sebab tu baru ni Motek dia telah pun mengenakan sekurang-kurangnya harga minimum dia ialah RM6,900. Itu minimum. Kalau dulu RM4,900 bawah tu kadang-kadang kita bimbang. Takut apa yang di-offernya melalui iklan dia bagus, tiba-tiba jemaah haji kita ataupun jemaah umrah kita ditipu sebagainya. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pembukaan cawangan Ar-Rahnu Yapim Gold Access di Muar Johor. Sementara itu, agensi pelancongan atau mana-mana individu dilarang menawarkan perkhidmatan pakej haji tanpa kelulusan tabung haji TH. Datuk Idris menegaskan pihak yang ingkar boleh dikenakan tindakan undang-undang. Staf agensi pelancongan harus berdaftar dan mempunyai lesen sah bagi menguruskan jemaah haji. Sebenarnya sebelum daripada kita mengisytiharkan oleh kerajaan Saudi memberi kota kita sebenar pun sudah ada beredar yang saya dapat tengok ada satu pakej yang telah pun keluar dan telah diberi amaran oleh pihak tabung haji dan juga oleh pihak kedutaan kerana mereka membuat iklan tanpa apa-apa pengetahuan ataupun tidak ada dari segi sudut keputusan pun berapa bilangan kota. Dan kalau ada pada hari ini pun kita memberi amaran secara bertulis dan syarikat ini akan kita untuk merit lah dalam program-program yang lain. Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin membentangkan laporan kerja kumpulan di Perhimpunan Kesihatan Dunia WHA ke-75 di Geneva, Switzerland. Laporan kerja kumpulan ini berdasarkan agenda 13 yang membincangkan tajuk pembiayaan mampan WHO. Dalam laporan pembentangan tersebut, Kari menyatakan Malaysia mengambil maklum laporan dalam dokumen A75/9 dan memberi sokongan kepada beberapa perkara. And the recommendations enlisted in Appendix 2 and fully supports the working group's recommendations for the member states to increase their assessed contributions. Thus, we are pleased to announce that the Malaysian government has agreed to the proposed progressive increase in our assessed contribution from 20% in 2024 to 40% in 2029. Furthermore, we concur with the working group whereby the member states and donors need to provide WHO with fully unearmarked voluntary contributions to financing WHO's base program segment. Malaysia telah bersetuju secara prinsip untuk menyumbang secara sukarela melanjutkan tempoh sebagai tuan rumah Pusat Servis Global WHO di Cyberjaya yang bakal tamat kontrak pada Disember 2022 selepas tempoh 15 tahun.
Langkah Indonesia menarik balik sekatan ekspor minyak sawit bermula semalam tidak menjejaskan industri sawit negara. Timbalan Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Dato' Willy Mongin berkata ia berikutan Malaysia mempunyai pembeli sendiri komoditi itu selain minyak sawitnya berkualiti. Menurutnya, pihaknya akan tetap mengatur formulasi dan strategi baharu dalam masa terdekat bagi memastikan industri sawit negara tidak menerima impak negatif pada masa akan datang. Dalam masa terdekat ini, dalam masa seminggu ke 3 minggu, mungkin kita ada melihat kesan, tetapi saya rasa kesan itu tidak terlalu besar. Sebab kita amat bersyukur kerana kita mempunyai pembeli-pembeli yang sedang dan telah membeli daripada kita, dan kita berharap dengan harga yang ditawarkan, dengan kualiti yang kita tawarkan dan juga dengan hikmat after sales service yang kita berikan kepada mereka, mereka akan membeli daripada kita secara berterusan. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengadakan lawatan kerja ke kilang Next Green Global Berhad NGGB di Pekan. Pemasangan sistem brek anti kunci ABS kepada semua motosikal baru akan dikaji dengan terperinci dalam masa terdekat. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata ia akan melibatkan semua motosikal baru berkapasiti enjin 150cc dan ke atas. Menerusi hantaran Facebook, beliau menyatakan kajian yang dibuat Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia MIROS itu dijangka selesai dalam tempoh 6 bulan melibatkan semua pemegang taruh berkaitan. Menurutnya, pelaksanaan mewajibkan pemasangan sistem ABS dijadualkan dalam tempoh 2 tahun dari tarikh tamat kajian tersebut. Pelaksanaan mewajibkan sistem ABS itu katanya akan dilakukan secara berfasa dan sekiranya berkesan ia akan diteruskan kepada motosikal berkapasiti enjin rendah daripada 150cc. Beliau menambah langkah itu mampu mengurangkan kemalangan dan kematian membabitkan pengguna motosikal sehingga 30%. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA diminta meneliti tindakan yang boleh diambil ke atas pihak yang mengambil mudah arahan berkaitan pemerkasan penggunaan bahasa kebangsaan dalam perkhidmatan. Ketua Setiausaha Negara KSN Tan Sri Muhammad Zuki Ali berkata tindakan selain teguran itu bagi memastikan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tidak dicabul sewenang-wenangnya. Dalam pada itu, beliau memaklumkan satu jawatan kuasa peringkat Dewan Bahasa dan Pustaka DBP akan meneliti dan mengambil tindakan sewajarnya semua resolusi Simposium Pengantarbangsaan Bahasa Melayu 2022. Resolusi yang diusulkan akan diambil tindakan dalam jangka masa pendek bagi merealisasikan hasrat kerajaan memartabatkan bahasa Malaysia ke peringkat antarabangsa. Saya kena teliti dululah. Tapi saya rasa semua itu boleh kita laksanakan dalam tempoh terdekat. Saya akan mengungsikanlah jawatan kuasa tersebut sebelum kita angkat untuk pertimbangan Jemaah Menteri. Tambah beliau, kerajaan juga akan mengeluarkan arahan dari semasa ke semasa agar keutamaan penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan penjawat awam sentiasa pada tahap terbaik. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sedang melakukan siasatan terhadap perolehan berkaitan COVID-19 yang didakwa mempunyai unsur rasuah dan penyelewengan. Menurut Ketua Pesuruhjayanya Tan Sri Azam Baki, terdapat pihak yang cuba mengambil kesempatan dalam keadaan negara sedang bergelut dengan pandemik COVID-19. I can assure everyone here that MCC works round the clock to ensure that corruption is well checked in Malaysia. It is not publicized that the amount of investigation that MCC embark on in relation to COVID-19 includes 1. Bribery in the procurement of medical services. Number 2. Abuse of power in diverting relief aid and stimulus packages. Number 3. Fraud related to falsified medical protective equipment such as face masks, gloves and others in terms of quantity and lower quality of medical equipment
and rapidly of enforcement officers in the line of enforcing the movement control orders. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap pertama Forum Anti Rasuah Malaysia di Putrajaya. Beralih ke berita sukan, kejayaan 10 atlet dari Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM meraih pingat di Sukan C Vietnam menjadi kebanggaan bukan sahaja negara, bahkan perkhidmatan ATM. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein berkata ia mampu menjadi pendorong kepada atlet sedia ada dan anggota yang berbakat menyumbang kepada sukan negara. Datangnya daripada ATM dan juga UPNM. Jadi bagi pihak semua, saya sekali lagi mengharapkan bahawa kejayaan mereka ni memenang pingat-pingat ni membakar semangat untuk mereka terus mewakili kita dengan cemerlang insya-Allah pada masa-masa yang akan datang. Beliau menyatakannya semasa Majlis Ramah Mesra Menteri Kanan Pertahanan bersama warga Kementerian Pertahanan dan sambutan Aidilfitri 2022. Pada tamasya Sukan C ke-31 lalu, atlet-atlet ATM telah membawa pulang 2 pingat emas, 5 perak dan 8 gangsa. Manakala atlet UPNM pula telah meraih 4 pingat emas dan 1 gangsa. Sedikit perkembangan sukan di Terengganu. Skuad pelayaran Terengganu kini fokus menjalani latihan bagi persediaan menghadapi Sukan Malaysia 2022 pada September ini. Ia juga adalah sebahagian misi kontijen Terengganu bagi mempertahankan kejuaraan pada penganjuran tamasya sama 2018 di Perak. Menurut Ketua Jurulatih Pelayaran Terengganu, Abdul Rani Idris, skuad pelayaran akan menjadi antara sandaran utama buat kontijen negeri tersebut. Kalau kita lihatkan pasukan pelayaran kita pada edisi SUKMA kali ini, kita agak jauh di belakang schedule ataupun apa yang kita rancang dan kita programkan dengan masalah pandemik COVID yang baru berakhir, dan kita juga tidak ada banyak pertandingan-pertandingan luaran ataupun latihan-latihan luaran yang kita dapat lakukan pada masa ini. Pada penganjuran edisi lalu iaitu SUKMA Perak 2018, Terengganu membuat kejutan untuk muncul selaku juara keseluruhan dengan pungutan 56 pingat emas, 51 pingat perak dan 53 gangsa menjadikan keseluruhan 160 pingat. Pelumba go-kart Pravin Chilvam hari ini mencipta nama dalam Malaysia Book of Record. Ini selepas dia berjaya memandu sejauh 1110.35 km dalam tempoh 24 jam tanpa henti di litar go-kart Morak Adventure Park Langkawi. Memasuki tahun ke-15 dalam dunia permotoran, pemegang ijazah sarjana muda pengurusan perniagaan dari Westminster College of London itu memulakan pemanduan pukul 11 pagi 23 Mei dan tamat 11 pagi tadi. To be honest, it's not on the physical part, it's more on the mental part, where you have to endure in a go-kart for 24 hours and driving in the same circuit, the same layout for 24 hours. So it's all in the mind of controlling your mind and say you can go further and pushing yourself to the limit. Berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan saya sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.